Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kita panjatkan tinggi syukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah punya izin Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk kita mengetahui ataupun mempelajari ilmu. Yang pertama ni saya nak terangkan nanti ilmu refleksologi dan juga ilmu acupuncture. Jadi antara dua modaliti ni ada perbezaannya. Satu dengan menggunakan tangan, jari-jari tangan kita. Satu lagi kita gunakan jarum, needle untuk kita cocok. Jadi saya akan ajar cara yang mudah, yang senang faham, yang mudah faham, yang mana kita kena faham. Kenapa kita belajar ni? Apa sebab, apa tujuan? Apa sebab dan apa tujuan kita belajar ialah untuk menolong diri kita sendiri dan menolong orang lain dan keluarga kita. Kita ada keluarga yang sakit, ataupun nak tolong kawan-kawan ataupun siapa-siapa, ataupun kita nak buka pusat rawatan sendiri, nak adakan pusat rawatan sendiri untuk kita praktis bidang TCM nama dia. TCM ni Traditional Complementary Medicine. Jadi bidang ni sudah diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah satu unit unit TCM, Kementerian Kesihatan Malaysia punya, di bawah Dr. Goh. Jadi dia punya ketua pengarah dia Dr. Goh di Kuala Lumpur, yang mana sebagai pengamal, bila dia dah diiktiraf sebagai pengamal, dipanggil sebagai pengamal CMP nama dia, jawatan dia CMP, Complementary Medical Practitioner. Jadi complementary ni maknanya bukan alternatif, bukan alternatif. Alternatif ni dia menolak perubatan moden. Mana moden dia tak nak. Without drug dia kata, kalau rawat moden tak payah. Orang kena kanser tak payah kemo. Dia tak bagi, tak benarkan kemo. Kena pakai ubat yang alternatif saja. Jadi di negeri barat ada dua modaliti yang besar. Satu alternatif, satu complementary. Kalau complementary ni dia bergabung perubatan moden punya pun diambil. Kalau pening tak tahan sangat, boleh makan Panadol sebenarnya. Bantu kita untuk meredakan pain tadi. Waktu yang sama kita buat yang tradisional ataupun complementary. Jadi tradisional ni ada dia punya payung dia, umbrella dia, payung dia. Di bawah kesihatan tu ada payung yang telah diatur oleh kesihatan, dikendalikan oleh satu badan. Badan ni satu pertubuhan. Contohnya pertubuhan perubatan moden hari ni. Pertubuhan perubatan moden dikendalikan oleh MMC. Maksudnya kalau dia sebagai doktor, dia dah belajar, dia mesti dia nak praktis, dia kena jadi freshman dekat hospital 1 tahun. 1 tahun ke 2 tahun kan dia kena duduk di hospital dulu, baru dia boleh praktis di hospital-hospital kerajaan. Lepas tu dah berapa tahun, 6 tahun, baru dia boleh buka klinik. TCM pun sama. TCM kalau bidang refleksologi ni, urutan badan, acupuncture, bekam, semua akan datang. Kerajaan dah ada umur 18 tahun, budak dia boleh ambil. Kalau umur dah lanjut macam orang lama ni, dia boleh juga. Tapi dia dipanggil grandfather clause. Grandfather clause ni maknanya orang lama. Orang lama ni dia melalui JPK punya, dia pengiktiraf portfolio nama dia, PPT nama dia, pencapaian sijil yang terdahulu. Sijil-sijil apa yang dia ambil yang melengkapi modul tu sama tak dengan modul yang JPK ada, baru sijil dia diiktiraf. Jadi saya ni tak iktiraf. Sebenarnya awal belajar ni tak iktiraf. Ini adalah tuition saja. Ni saya bagi tuition macam budak pergi ambil SPM kan kat sekolah. Yang diiktiraf ialah sijil pelajaran Malaysia. Tapi cikgu bagi tuition matematik ada, tuition apa ada kan. Jadi nak dapat pengiktirafan yang cara mudah ialah bila dah belajar, masuk pertubuhan yang akan diiktiraf oleh kerajaan. Itu jalan satu. Jalan dua, ikut hospital punya 1 tahun. Bila dah dikuatkuasakan ATA TCM nama dia. Nama dia ni ATA TCM 756. Dah wujud dah. Parlimen dah lulus ATA ni.
dah lulus, cuma nak dilaksanakan saja. Macam dulu hospital gila punya, psychiatric, dia ambil masa 7 tahun baru implement, baru berjaya. Setelah benda tu berlalu proses yang lama untuk wujudkan konsul nama dia. Konsul ni maknanya orang yang mahir, yang wujud, katakan ada siapa yang mahir baru wujud dalam konsul tadi, baru konsul tu diiktiraf oleh kerajaan. Sekarang ni MMC punya konsul dah ada, doktor perubatan muda dah ada. Doktor kalau jual ubat batuk terlebih pun ataupun dia proses sendiri pun salah atas dia. Dan doktor tak boleh elan. Kalau dia doktor, dia tak boleh elan. Dia tak boleh elan diri dia. Dia tak boleh masuk kabur, elan tak boleh, dilarang. TCM pun sama, tak boleh elan sebenarnya. Orang lain tolong elankan boleh. Dan semua doktor yang dalam TCM belum ada pangkat doktor lagi, tak diiktiraf sebenarnya, kena tahu. Saya sebenarnya tak diiktiraf, pangkat saya sebagai doktor tu tak diiktiraf. Sebab belum wujud lagi atas yang mengatakan ada konsul tadi. Bila ada konsul, baru nama title doktor tu boleh pakai. Tapi orang panggil saya doktor juga. Ramai panggil, sebenarnya saya DR dukun rakyat. Kalau tak nak panggil doktor. Sebab tak ada Atas yang dah wujud panggil doktor ialah doktor gigi, doktor haiwan dan doktor moden. Ni 3 je atas yang ada. Itu dah dalam undang-undang, kena tahu. Jadi ada doktor-doktor yang mengaku TCM ni dalam dunia ni semua belum wujud lagi. Sebab atas tu belum dilaksanakan, baru nak implement. Dah wujud baru nak dilaksanakan, dan ramai lagi yang mahir dalam bidang tradisional TCM tapi tak tahu anatomi. Tak macam doktor moden tahu. Doktor moden belajar 6 tahun, dia tahu anatomi semua. Tapi dia punya application dia guna farmasi. Kita pula belajar ni, tapi application kita guna bekam ke, guna nutrition ke, guna herbal ke, guna homopati ke, guna obat, guna urut kaki ke, reflexology kan. Itu yang sebenarnya kadang ambil masa. Sebab apa? Nak tengok orang tu meningkat tak anatomi dia. Kalau anatomi saya tulis kat sini kaki, contohnya liver kat mana? Hati. Di kaki kat mana? Dekat badan kat mana? Siapa tahu angkat tangan? Ada yang liver contoh Itu yang kita kadang-kadang tanya. Sebab tu bomo pun nak di-upgrade. Kalau boleh dia tahu, bomo tu tahu anatomi juga. Sebab dia nak rawat orang, mesti tahu anatomi. Sebab dia melibatkan penyakit, melibatkan tubuh. Tubuh ni ada sistem yang kita kena belajar. Jadi dalam reflexology ni saya akan ajar macam mana tuition hari ni supaya faham dan boleh laksanakan. Boleh praktik terus. Dah berapa kali kelas patutnya dah boleh praktik. Ini cuma takut-takut lagi nak pegang kaki orang macam gerun Baru sekali. Dah banyak kali Dah 10 kali ke belum kelas? Baru sekali. Baru sekali dah macam dah handal lah semua. Ini second class tu. Second class. Saya ingat dah ada dekat 20 kelas ada dia orang attend, yang dah attend lah. Kita buat paling lama sebulan sekali, paling cepat 2 minggu sekali. Supaya dia orang meningkat dia punya knowledge tu tadi cepat lah. Dan acupuncture yang paling senang nanti sebenarnya. Sebab apa? Letak jarum tak sakit sebenarnya, ada cara dia. Kalau cara Cina letak pusing sakit. Kalau Jepun punya cara Kiyoshi Nagano punya method tak sakit, dia letak, dia ketuk je, tak ada rasa pun. Jadi saya akan ajar cara yang mudah cocok jarum. Jadi kalau besok ada rawatan, besok ada sesi rawatan, dia harap kena bantu. Nanti Azmah akan buat sikit, dia akan suruh akak buat balik sambung. Nanti dah nak habis buat Azmah sambung balik. Cocok pun sama. Jadi semua orang dapat knowledge tu cepat. Dan bila dah pandai, dah nak kena tolong orang lain cepat lah. Sebab ramai orang sakit. Orang sakit yang memerlukan kita punya terapi ni ramai. Jadi kita kena berani kan. Benda ni nak kena berani. Kalau berani boleh jadi Jadi saya cerita tadi pasal atas tadi, yang tengok gambar ni saya akan ajar dulu yang pertama reflexology Ini International Institute of Reflexology dekat Amerika. Saya tersebut Florida, USA. Ini yang awal sekali, reflexology paling awal di dunia.
baru berkembang sampai sekarang. Termasuk banyak kedai-kedai urut kaki kat luar tu adalah level 2. Dia nama je reflexology, tapi sebenarnya foot massage, urut kaki saja. Urut kaki ni dia tak perlu knowledge yang banyak tentang klinikal. Klinikal ni macam orang pergi klinik tanya doktor kan, saya ni sakit migraine, macam mana nak rawat? Saya ni kena batu karang, macam mana nak pulih? Saya ni kena stroke, macam mana cara dia? Saya ni kena sakit Parkinson, menggeletar, apa sebabnya? Jadi knowledge tu kita kena ada, paling minimum kita faham. Contohnya Parkinson, kalau saya cerita bab nervous system nanti akan masuk bab nervous system. Dekat kaki ni, dekat mana urat nervous system? Endocrine system. Sistem yang saya cerita paling mudah faham lah, supaya tahu dekat kaki tu kat mana endocrine system. Pernah tak minggu yang lalu kita belajar endocrine system? Siapa ingat endocrine system terdiri daripada apa? Siapa yang cakap? Siapa yang menteraah ataupun masih ingat lagi tentang endocrine system? Contohnya lah, ni contoh je ni, baru mukadimah ni, belum masuk lagi ni, baru bagi apa ni, bagi warm up lah. Endocrine system ialah sistem kilang kelenjar dalam badan kita yang menunggu darah datang. Kelenjar tu duduk letak je dalam badan kita, tunggu darah datang. Dia tunggu je. Bila darah tu datang saja, langgar je badan dia, dia akan keluarkan hormon nama dia. Jadi hormon dalam badan kita ni ada banyak. Itu yang dinamakan endocrine system nama dia. Endocrine system yang pertama ni kita endocrine system. Kalau Melayu dia panggil sistem endokrina. Jadi dekat kaki ni, kalau kita belajar kaki ni, dekat mana point dia? Yang gambar ni dalam tadi, yang gambar kecil tadi kan, dekat mana point dia tadi? Yang ada berapa kita belajar tentang endocrine system. Sistem hormon. Bukan. Siapa ingat satu je, saya nak satu, siapa boleh ingat? Endocrine system. Endocrine system. Thyroid, pandai satu dah dapat thyroid. Okey, thyroid kalau mana dulu? Ni thyroid ni contoh lah Sekolah doktor. Nanti saya nak flashback yang orang lama. Lagi siapa ingat lagi? Thymus. Pituitary gland. Pituitary thymus tu dah masuk juga, tapi tak masuk tepat. Dia masuk bahagian lymphatic system. Thymus lymphatic system. Pituitary. Lagi apa? Pituitary gland. Ni thyroid gland. Gland ni maknanya kelenjar. Lagi? Adrenal. Lagi? Dah laju dah, semua dah ingat kan? Lagi? 4. Ada tak siapa yang tulis nota? Ada, itu air. Ada tak siapa ingat ada nota dia? Pankreas masuk dalam pankreas ni kencing manis Kalau ada kencing manis, pankreas tak function, dia akan masuk dalam bab ni lah. Thymus sebenarnya masuk juga, tapi dia masuk banyak kepada lymphatic. Thymus boleh kira juga lah, thymus 5 Thymus. Okey, nanti kita benda ni yang cerita-cerita ni, ini yang kita nak letak dalam kaki ni nanti kat sini. Itu yang kita nak letak di dalam kaki tu yang kita nak letak dulu. Supaya kita bila faham kelenjar. Banyak orang sakit sebab disorder kelenjar. Termasuk dalamnya juga ada orang gonad. Gonad ni dia banyak pada set lelaki, set perempuan lah. Set lelaki, set perempuan. Dekat kaki kat mana point dia. Jadi kita belajar terus direct letakkan poin-poin nanti. Okey, contohnya pituitary gland. Dia letaknya di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah ni adalah yang ni nombor 2 ni. Boleh guna nota ni tak? Ya. Nota ni boleh guna. Boleh. Nota ni saya bagi ni untuk siapa-siapa contoh-contoh dalam tu, tengok pituitary gland ada apa maksud dia kan. Nota tu boleh kita masukkan apa-apa yang saya cakap, mungkin ada yang nak catat Ada situ tak tulis apa ni, pituitary gland ada tak? Nombor 3 tak silap saya, nombor 3 tu ada tulis pituitary gland.
Jadi point dia dekat sini, dekat ibu jari sini. Nombor 3 ada dekat situ kan, gambar kan. Itu pituitary gland. Itu sebab tu benda tu penting. Kalau pituitary gland ni cara urut dia macam ni. Cara pump dia saya tunjuk, cara pump dia. Kalau dia tekan gini, buat macam ni tak jadi. Dia mesti ada satu benda yang leverage semacam dia mengepam ke dalam saraf tu. Ke dalam saraf ni boleh kena. Tengah-tengah betul. Tadi panggil apa? Thumb. Dia panggil ni thumb, ibu jari kan. Di kaki pun ada. Tapi di tengah-tengah ni adalah pituitary gland. Ha. Kalau tengok nota yang belakang tengok nota yang belakang sekali.